السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ad-Da' wad-Dawa' oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masuk pada tajuk waktu-waktu terkabulnya doa. Muka surat 22, betul kan? Muka 20. Muka surat 20. Kitab saya ni 22. Waktu-waktu terkabulnya doa. Kitab yang dengan tuan-tuan tu muka surat 20. Sebelum ni kita telah bincang berkenaan dengan bagaimana tata cara doa. Antaranya ialah tidak boleh tergesa-gesa dan doa itu hendaklah berterusan. Maka pada malam ni kita masuk pada tajuk waktu-waktu terkabulnya doa. Bagi sesiapa yang tidak mengikuti dari awal kitab ni, saya ingin ulangi pada malam ini, kenapa pada permulaan pada kitab ini Imam Ibn Qayyim dia membicarakan tentang doa. Sedangkan kitab ni tajuk dia Ad-Da' wad-Dawa'. Kitab kita yang kita mengaji malam ni tuan-tuan, tajuk dia Ad-Da' wad-Dawa'. Maksudnya kitab cerita tentang penyakit dan cerita pasal macam mana nak mengubati atau merawat penyakit. Jadi macam mana kitab yang membicarakan tentang isu-isu berkaitan dengan penyakit dan cara ataupun kaedah rawatan, tiba-tiba di peringkat awal membicarakan tentang doa. Jadi yang telah kita sebut sebelum ini, jawapannya kerana Imam Ibn Qayyim kata doa tu sendiri adalah ubat. Doa tu sendiri adalah ubat. Bila kita sakit itu bukan sahaja sakit fizikal, apa-apa musibah, sama ada penyakit fizikal, penyakit mental, penyakit apa sekalipun, termasuk segala musibah, maka Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata
rawatan nombor 1 paling penting yang tak boleh tinggal adalah doa. Rawatan nombor 1 ni dia mengatasi segala-galanya. Tak payah cerita air tawar, air surah Yasin, baca apa sekalipun, nombor 1 sekali doa. Yang kita baca Fatihah, baca Quran itu salah satu bentuk ruqyah syar'iyah, kan? Tapi yang diletakkan nombor 1 doa. Panadol, paracetamol ke apa ke, kan? Kita nak mandi, sejukkan badan dan sebagainya, itu antara cara-cara rawatan. Tapi nombor 1 adalah doa. Maka sebab itu permulaan kepada kitab ni membicarakan tentang doa. Jadi bilakah waktu terkabulnya doa? Doa itu akan dikabulkan jikalau di dalamnya terkumpul kehadiran hati, konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta dan bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu dikabulkannya doa. Ini yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Walaupun dia nak cerita kepada kita tentang waktu mustajab doa, tapi mula-mula dia letak dulu. Dia ulang balik benda yang kita bicarakan sebelum ini, iaitu nombor 1 dia kata kehadiran hati tu. Kehadiran hati maknanya kita ada pada masa tu bila kita bercakap, bila kita minta dengan Allah Ta'ala. Tak mau mulut buka keluar suara tapi kita tak sedar apa yang kita cakap. Tak mau macam tu. Ada ke orang dia doa dia tak tahu benda apa yang dia sebut? Apa tak adanya, dah lah doa bahasa Arab. Ramai di kalangan kita bukannya mahir faham bahasa Arab pun, tambahnya hafal pula. Dia automatik. Kan automatik, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kan kama rabbayani atau kama rabbauna shighara atau saghira, kan dah hafal. Memang itulah tiap-tiap kali lepas sembahyang dia baca yang tu, jadi dia automatik, dia keluar automatik. Yang tu tak mau. Hak macam ni tak mau, tuan-tuan. Walaupun kita baca doa tu 2-3 minit, dalam tu ada 10-20 permintaan, tapi kerana tidak ada kehadiran hati. Tidak ada kehadiran hati. Malah bila kita dengar intonasi suara bacaan doa tu pun kita rasa dia tidak ada kehadiran hati. Dia baca laju je, kan. Orang kalau dia minta sungguh-sungguh, dia hayati doa, masa dia minta tu dengan penuh perasaan, intonasi suara lain. Intonasi suara lain. Tuan-tuan tengok anak kita pun cukup lah, dia nak minta duit dengan kita. Duit hak biasa-biasa lain nada suara dia. Duit hak banyak lebih daripada biasa lain. Cara dia mai dekat kita, dia datang pun kita tahu dah ni. Ni ada benda ni. Body language kita tahu dah. Dia punya air muka dia, cara dia berjalan datang kat kita tahu dah. Ni ada benda lain, benda yang lagi banyak dia nak minta ni. Kita tahu dah. Belum dia buka mulut lagi. Kena anak hak kecil tu dengan kepala lagu tu apa semua, kan? Kita tahu dah. Pasal apa? Dia nak minta sungguh-sungguh, dia harap sungguh-sungguh supaya ayah dia ataupun ibu dia tunaikan benda yang dia mahu. Tapi kita dengan Allah tidak ada kehadiran hati. Kita dengan Allah, kita tidak menghayati doa yang kita baca. Bukan tak boleh, bukan salah kita doa dengan doa yang kita hafal. Bagus tentu doa yang kita hafal, doa yang maksur, kan, doa yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, yang tu yang afdal. Tapi yang tak bagusnya kita biarkan mulut keluar tanpa ada hati bersama-sama dengannya, tidak menghayati apa yang kita baca. Yang tu salah. Itu salah. Dan itu antara sebab kenapa doa tidak makbul, kan. Maka Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata mesti
Dia kata bertepatan dengan salah satu daripada 6 waktu yang dikabulkan doa. Apa dia? Yang pertamanya adalah 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam yang terakhir. Baik, 1/3 malam yang terakhir macam mana nak kira, tuan-tuan? Kira dia ialah daripada masuk waktu maghrib, katalah maghrib masuk 7.30, dan hingga habisnya waktu malam. Bila habis malam? Iaitu bila masuk subuh. Jadi katalah subuh 6.20, maka bagi 3. Daripada 7.30 tu kita nak mudah kira, kita ambil lah maghrib 7.30 dengan subuh masuk 6.30, senang kira. Ambil yang tu bagi 3. Bila tuan-tuan bagi 3, tengok katalah let's say 2 suku ke 2.20. Maknanya kalau sembahyang pukul 2 tak masuk 1/3 ke? Ulama kata jangan syadid sangat. Jangan syadid sangat. Maksud 1/3 tu bukannya kena kira sampai kepada saat, second tu tak payah. Lebih kurang. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil 1/3 malam, tuan-tuan tengok pukul 1/3 malam tu masuk start 1/3 akhir tu, maksudnya 2 suku ke atas. Janganlah tunggu 2 suku baru nak sembahyang, duk tunggu jam, tak payah. Pukul 2 tu dah boleh dah. Kan? Lebih kurang je. Lebih kurang. Jadi itu yang dimaksudkan 1/3 hujung ataupun 1/3 akhir malam. Ambil 1/3 akhir malam. Itu adalah antara waktu mustajab doa. Maknanya kalau di Malaysia kita sekarang ni 2 lebih tu, 2.30 ke, sehinggalah kepada subuh. Itu maksud 1/3 akhir malam. Baik. Apa yang special, apa yang istimewanya 1/3 malam ni, 1/3 akhir malam? Apa yang istimewa sangat dengan 1/3 akhir malam ini? Jawapan dia kerana berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat keistimewaan dia. Apa istimewa dia? Antaranya hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi kata? Nabi kata, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfira lah. Nabi kata, Tuhan kita, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa 1/3 malam yang akhir. Lalu Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan perkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberikan. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan kuampuni. Ini dalil dia. Pasal apa special 1/3 hujung malam ni? Pasal Nabi bagi tahu masa inilah Allah Ta'ala dia turun ke langit dunia hingga 1/3 baki malam itu. Perkataan Allah Ta'ala turun ke langit dunia inilah yang antara benda yang menjadi pertembungan sesama orang Islam, yang menyebabkan perbalahan di kalangan orang Islam, sehingga kan golongan yang ekstrim, yang melampau, sanggup menyesatkan di antara satu sama lain hanya kerana perkataan Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ini masalah dia.
sama-sama nak kepada Allah, sama-sama mengajak manusia supaya berdoa kepada Allah pada 1/3 malam yang akhir. Tetapi yang menghairankan kita, ianya membawa kepada perpecahan, permusuhan, benci-membenci di antara satu sama lain. Pasal apa tuan-tuan? Kerana ada, kita kata, dua aliran yang saling bertembung di antara satu sama lain. Mudah cakapnya kita kata manhaj salaf dengan manhaj khalaf. Manhaj salaf, dia tak mau takwil, kan? Tak mau takwil. Apa yang Allah sebut, apa yang Nabi cakap, hak itulah kita terima, tanpa kita elaborate further, tanpa kita perincikan, tanpa kita tambah perkataan kita sendiri. Kalau Allah Ta'ala kata dia turun, dia turun. Dia turun macam mana, kami tak tahu. Ada orang kata kalau turun, makna turun tu mesti dari atas ke bawah. Dia guna perkataan tu. Kita kata kita tak tahu. Atas ke bawah ke atas ke, kita tak tahu. Yang kita tahu, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang selayaknya bagi Allah. Tapi manhaj khalaf kata tak boleh kalau tidak takwil. Sebab ini akan mengelirukan terutamanya orang-orang awam. Takut mereka faham sehingga akhirnya berlaku tashbih, kan? Akhirnya menyerupakan, jadi musyabbihah, kan? Akhirnya menyerupakan dengan makhluk, termasuk mujassimah, menjisimkan Tuhan. Lalu dia kata kita tak boleh biarkan perkataan turun itu, kita tinggal perkataan turun itu tanpa ditakwil. Maka manhaj khalaf, kan, mereka mengatakan bahawa perkataan itu dia mempunyai makna dia. Dia mempunyai makna dia. Dan di antara makna yang diberikan kepada perkataan turun itu, kalau mengikut di sisi ulama-ulama contemporary, yang kita boleh kata dia daripada manhaj khalaf, dalam mazhab Syafi'i, antara sekarang ni yang nama-nama besar di kalangan manhaj khalaf ada Syekh Mustafa Bugha. Kan, Syekh Mustafa Bugha dia kata bahawa turun di situ, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, maknanya turunnya ketetapan Allah. Dia kata turunnya rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya, turunnya kelembutan Allah kepada hamba dia, turunnya maghfirah, keampunan daripada Allah untuk hamba dia. Itu antara makna yang diberikan oleh Syekh Mustafa Bugha. Maka kita saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Kan, kita tak boleh sesat menyesatkan, kita tidak boleh mengkafirkan antara satu sama lain. Kan, di sisi saya, pendapat peribadi saya, lebih baik kita berpegang kepada manhaj salaf tanpa kita mentakwilkan perkataan turun itu lebih baik, kan? Terutamanya bagi sesiapa yang kita kata cerdas akal dia, orang yang ada ilmu, orang yang mengaji, dia faham, dan benda tu senang pun untuk kita faham. Allah Ta'ala turun, dia turunlah. Turun macam mana itu bukan urusan kita, kan? Kita tak sampai pun ilmu kita untuk sampai ke tahap tu. Saya selalu bagi tahu kepada tuan-tuan contoh perbandingan yang mudah untuk kita faham dalam masalah ni. Saya sebagai lawyer, tuan-tuan, tidak semua bidang undang-undang saya tahu. Walaupun saya pernah buat kes accident, tapi kalau saya nak lawan lawyer yang hari-hari buat accident, dia lebih mahir daripada saya. Saya banyak ketinggalan. Tambah pula dah lama tak pergi mahkamah. Dah lama tak pergi mahkamah buat kes accident. Jadi kalau nak lawan dengan lawyer yang hari-hari buat kes accident, sudah tentu saya kalah. Banyak benda yang saya tak tahu. Padahal saya lawyer. Padahal ijazah saya, 3 ijazah saya, semua undang-undang.
Walaupun saya pergi mahkamah, tapi saya pergi mahkamah syariah sebagai contoh, maka ada benda, ada bidang yang saya tak tahu. Doktor sama, kan? Doktor kalau kita ambil doktor kardio, doktor jantung, kan, untuk kita kata menyelesaikan masalah orang nak beranak yang kita kata OMG, tak boleh. Bukan kepakaran dia. Dia tahu benda yang basic, benda yang detail kepakaran dia dah ketinggalan. Dia tak update ilmu dia. Tidak sebagaimana pakar-pakar yang hari-hari beratus kes dia handle. Yang tu pun tuan-tuan, doktor sama doktor, lawyer sama lawyer, engineer sama engineer, tak boleh nak pegang semua ilmu, cabang ilmu yang ada. Engineer, civil engineer, dia nak tahu macam engineer dalam mekatronik, dalam kimia, tak boleh, dia ketinggalan. Ilmu dia tidak detail. Tu sama-sama bidang yang sama, cuma perkhususan berbeza. Maka apatah lagi kita sebagai hamba, kita kononnya kita boleh tahu pasal Allah Ta'ala, kita tak tahu. Yang kita tahu sekadar yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata, apa yang pendekatan manhaj salaf itu lebih baik. Walau bagaimanapun, sebagaimana pendekatan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia kata kita juga tak boleh menafikan manfaat yang ada pada manhaj khalaf dalam mentakwilkan turun itu. Sebab apa? Sebab ada juga orang dia tidak macam kita. Bila sebut turun atau bila sebut Allah Ta'ala itu tangan Allah dan sebagainya, maka akan menyebabkan dia terbayang anggota. Maka untuk menyelesaikan masalah itu wujudnya aliran daripada manhaj khalaf. Jadi kita janganlah sampai tahap kita bergaduh ataupun kafir mengkafirkan antara satu sama lain, kan? Kedua-dua aliran itu ada aliran yang muktabar, kan, aliran yang tidak mengeluarkan mana-mana salah satunya daripada Islam. Baik. Jadi dengan sebab itu berdoa pada waktu 1/3 malam itu adalah antara waktu yang mustajab doa, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibn Hajar dia kata apa? Dia kata bahawa bab yang dibawakan oleh Al-Bukhari menceritakan tentang keutamaan berdoa pada waktu itu hingga terbit fajar subuh jikalau dibandingkan pada waktu lainnya. Imam Ibn Hajar pun dia cerita tentang kelebihan waktu ni. Maksudnya kalau kita nak doa sungguh-sungguh, kan, kita ada musibah, kita ada sakit apa ke, antara waktu yang kita kena pertimbangkan untuk kita buat ialah bangun selepas pukul 2 pagi, kan, sehingga menjelang subuh, minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Ibnu Battal dia kata apa? Dia kata waktu itu adalah waktu yang mulia dan adanya dorongan beramal pada waktu itu, dan Allah Ta'ala mengkhususkan waktu itu dengan nuzulnya Allah, dengan turunnya Allah. Ibnu Battal dia sebut secara jelas turunnya Allah, kan, dia tak sebut turunnya rahmat Allah, turunnya maghfirah, keampunan Allah, tak. Ibnu Battal kata turunnya Allah. Turun macam mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu, kan. Turunnya Allah, dia kata Allah memberikan keistimewaan pada waktu itu dengan ditunaikan, dimakbulkan doa dan diberi setiap yang diminta oleh manusia pada waktu itu. Jadi ini antara perkara yang disebut oleh para ulama. Cuma ada juga ulama mengatakan bahawa kalau kita rasa tak mampu nak bangun 1/3 akhir malam, kita boleh pertimbangkan separuh malam.
Boleh pertimbangkan separuh malam. Tuan-tuan ambil daripada maghrib 6.30 tu sampai kepada subuh masuk, daripada maghrib 7.30 sampai kepada subuh masuk, let's say 6, katalah 6.30 senang, bagi 2. Pukul berapa? 12 lebih ke pukul berapa? Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa bagi sesiapa yang rasa berat untuk dia bangun 1/3 malam, dia boleh pertimbangkan separuh malam. Ambil separuh. Kalau separuh tu dia ringan sikit kan, pukul 12 lebih tu biasalah kita tidur lambat apa semua, boleh pertimbangkan, tunggu pukul 12 lebih, nampak separuh malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Sebab Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, dia kata Imam Bukhari sendiri, dia ambil dalil berdasarkan Imam Bukhari. Imam Bukhari dia buat satu bab dalam Sahih Bukhari, qumil laila illa qalila, ambil daripada ayat Quran. Satu bab dia ambil daripada ayat Quran, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Surah Al-Muzammil ayat 2 hingga 3. Bangunlah untuk sembahyang pada waktu malam hari kecuali sedikit daripadanya, 1/2 atau kurang daripada 1/2 itu sedikit. Diambil daripada surah Muzammil tadi, maknanya kalau kita rasa 1/3 tu rasa tak bangun, susah nak bangun dan sebagainya, maka 1/2 malam pun ada antara waktu mustajab doa. Jadi senang sikit kan, sebelum kita tidur tu kita lajak sikit 12.30 ke pukul 1, kita doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan waktu-waktu mustajabnya doa. Jadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata 1/3 malam yang akhir. Yang kedua, dia kata waktu azan. Yang kedua, waktu azan. Ini waktu mustajabnya doa. Apa dia kelebihan waktu azan? Kalau kita tengok antara yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan azan itu sendiri, antara yang disebut oleh para ulama ialah bahawa apabila kita mendengar azan dan kita menjawab azan, kita dengar azan dan kita jawab azan. Sebab tu sebahagian ulama berbeza pendapat tentang masalah orang yang bercakap ketika azan. Sebahagian ulama kata harus, kan, boleh bercakap ketika azan, berpandukan kepada apa yang berlaku kepada Umar Khattab. Jadi dia kata boleh bercakap. Sebahagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dan sebagainya, dia kata makruh. Sebab apa? Sebab bila kita bercakap ketika azan, menyebabkan kita tidak pay attention, kita tak bagi perhatian kepada azan untuk kita jawab azan itu. Jadi ulama berbeza pendapat tentang masalah itu. Tak apalah. Tetapi yang pentingnya, kalau orang nak bercakap, kalau orang bercakap tu jangan marah kat dia. Tapi jangan sampai dia ganggu kita untuk jawab azan. Kan untuk sekadar kita cakap benda yang perlu, silakan. Tapi tidaklah sampai haram untuk kita bercakap ketika azan. Jadi apa dia kelebihan menjawab azan itu? Antaranya yang disebut oleh para ulama ialah menjadi saksi kebaikan. Siapa yang mendengar azan dia jawab, itu adalah saksi kebaikan. Ini berdasarkan kepada hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Apa kata Nabi? Nabi kata tidaklah suara azan yang berkumandang, yang lantang, nyaring itu, daripada orang yang melaungkan azan itu didengar oleh jin, didengar oleh manusia dan segala benda yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita kena ambil peluang untuk melaungkan azan. Ambil peluang. Tapi jangan berebut dengan Tok Bilal pula. Kan, masjid dah ada Bilal, ada muazzin dia, kita jangan pergi rampas
tugas orang. Itu kita dah lah sampai masjid orang, bukan masjid kita. Masjid tu pula dah ada Bilal dia. Bila Bilal dah tengok ada orang duk pegang mikrofon. Lagi 5 minit nak azan dia dah booking awal lagi. Berebut nak jadi Bilal. Jangan lagu tu kan. Kita datang tempat orang kena hormatlah. Tapi di tempat yang mana kita boleh tawarkan diri kita, ataupun di rumah kita, atau masa kita piknik dan sebagainya, masa kita duduk jauh daripada orang, laungkan azan. Sebab apa? Sebab setiap yang mendengar suara kita itu, mereka semuanya akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Jadi ini yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan keutamaan orang yang melaungkan azan. Jadi berapa ramai manusia yang dengar azan kita, semua tu akan jadi saksi. Dan saksi kita tu tak cukup dengan manusia, malah jin yang mendengar pun akan menjadi saksi kepada laungan azan yang kita laungkan. Siapa yang kata ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata. Betulkah Nabi kata? Ya, kita yakin Nabi kata. Sebab apa kita yakin? Sebab hadis ni hadis Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Ini metodologi kita, kaedah kita mengaji. Kita cakap apa, kita bagi dalil. Kalau orang kata macam mana hang tahu ini jin boleh jadi saksi? Ini dalam Sahih Bukhari. Penting kita belajar berdasarkan kepada nas, kan, ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Ni ada setengah orang dia bermusuh dengan orang yang minta dalil. Ni masalah. Bagi dia orang yang minta dalil ni bohong. Orang minta dalil ni begitu begini, macam-macam remarks yang negatif yang diberikan. Sebenarnya mengaji ni tuan-tuan, peluang untuk kita belajar tentang dalil. Dalil ni benda yang sangat bagus. Sebab apa sangat bagus? Sebab dalil nombor satu adalah Quran. Quran divine, jadi wahyu, revelation daripada Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Takkanlah orang yang belajar, yang ingin tahu tentang dalil, kita bagi remarks yang bukan-bukan. Itu menunjukkan betapa tidak baiknya hati kita, kan? Hati yang baik sudah tentu memuji orang yang ingin mengetahui tentang dalil. Orang yang ingin mengetahui tentang dalil bermakna dia ingin mengetahui apa kata Allah. Dia ingin mengetahui apa kata Nabi tentang hal itu. Maka kita wajib memuliakan orang yang ingin mengetahui tentang dalil. Sebab dia ingin mengetahui apa kata Allah, dia ingin mengetahui apa kata Rasul. Bila kita tak peduli tentang dalil, yang tu yang keluar cerita Firaun nak jadi Firaun, dia terjun dalam sungai. Terjun dalam sungai, jumpa dengan wali Allah dalam sungai tersebut. Dia boleh reka lah. Pasal apa? Sebab orang tak tanya dah dia pasal apa firman Allah. Orang tak tanya dah dia tentang apa kata Nabi, apa sabda Nabi. Sebab apa? Sebab itu dianggap sebagai orang yang buruk. Sedangkan setiap benda yang kita nak cakap kena ada dalil dia, tuan-tuan. Kena ada dalil. Kita ambil kat mana? Quran cakap ke, ataupun hadis yang bagi tahu ke, kita kena tahu. Jadi bila orang dia tidak mementingkan dalil, maka dia boleh bercakap apa sahaja yang dia suka. Ya. Ulama sebenarnya, tuan-tuan, dia bincang lama dah pasal orang yang suka bercakap merapu merepek ni. Dia bercakap dia tak mau terikat dengan Quran. Dia bercakap, dia mengajar, dia ceramah tak mau terikat dengan hadis-hadis Nabi. Dia ada sebab dia. Kan, dia ada sebab. Kalau kita tengok antaranya apa yang disebut oleh para ulama tentang kenapa ada orang yang dia tak suka terikat dengan dalil Quran, tak suka terikat dengan dalil daripada hadis-hadis Nabi. Jawapan nombor satu yang para ulama bagi tahu adalah kerana ketidakmampuan dia untuk merujuk kepada Quran dan ketidakmampuan dia untuk merujuk kepada hadis-hadis Nabi. Maka untuk tutup ketidakmampuan dia tadi, untuk tutup kelemahan dia tadi,
maka dia ganti dengan cerita-cerita yang dia tak cek datang daripada mana. Dia dapat cerita tu, hak itulah dia cerita. Kalau dia cerita dekat orang kampung, kesian dekat orang kampung. Kalau dia cerita dekat pelajar Azhar, lagi kesian kat pelajar Azhar, tuan-tuan. Pelajar Azhar ni balik-balik nak jadi ulama, tuan-tuan, di negara kita. Tapi macam tu pun dah, apa orang kata, termakan dengan cerita-cerita seumpama tu. Malu kita. Kan malu. Cerita-cerita macam tu kita bawa tanpa kita boleh bagi dari mana kita ambil perkara itu. Contohnya Umar Khattab, dia pernah bagi tahu pasal perangai orang macam ni. Jenis orang yang tak ada dalil. Jenis orang yang tak ada dalil ni, Umar Khattab dah bagi tahu lama dah, tuan-tuan. Apa Umar Khattab kata? Umar Khattab kata hadis-hadis ini melemahkan mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk hafal hadis tu. Jadi dia tak mampu nak rujuk, tak mampu nak ingat, tak mampu nak hafal, maka dia tak boleh nak cakap tentang hadis. Maka dia pun bawalah cerita-cerita yang tak tahu dia ambil daripada mana. Tuan-tuan, zaman sekarang ni dah modern, sophisticated, teknologi macam-macam canggih yang ada. Memanglah kita nak hafal semua ayat Quran, nak hafal semua hadis, tak mampu. Saya pun tak mampu, tuan-tuan. Tapi kita kena cuba kan untuk meminimalkan kesalahan kita. Cara dia zaman moden ni laptop lah, kan, ataupun smartphone. Masa kita mengajar tu kita dah prepare siap-siap supaya setiap benda yang kita cakap ada rujukan dia, Quran, hadis dan sebagainya, supaya kalau orang yang mendengar ucapan kita, dia rasa dia nak check apa yang kita cakap, dia tahu, dia nak check dengan ayat Quran mana, dia nak check tafsir mana, hadis mana, ulama mana, dia boleh check. Kita kena belajar bertanggungjawab di atas apa yang kita ucapkan. Jadi Umar Khattab dia dah sebut hadis-hadis kan melemahkan mereka sehingga mereka tidak dapat mengingatinya. Satu lagi, apa yang berlaku kepada Tamim Ad-Dari, seorang sahabat nama dia Tamim Ad-Dari. Dia pernah kata dekat Umar Khattab kan, dia kata kepada Umar, da'ni, dia kata tinggalkan aku, biarkan aku, dia kata aku berdoa kepada Allah, bawa cerita dan bagi tazkirah, peringatan kepada manusia. Tamim Ad-Dari kata dekat Umar Khattab. Ni sahabat Nabi, tuan-tuan, bukan ustaz biasa, sahabat Nabi. Dia kata dekat Umar, dia kata da'ni, tinggalkan aku, biarkan aku berdoa kepada Allah. Mana dia orang baik lah, minta petunjuk daripada Allah. Lepas tu dia kata dia bawa cerita untuk mengingatkan manusia, bagi peringatan kepada manusia. Niat dia baik, dia nak bagi peringatan kepada manusia. Apa respon daripada Umar Khattab? Umar kata apa? Umar tak boleh terima alasan yang diberikan oleh Tamim Ad-Dari. Umar tak mau terima. Tamim Ad-Dari dia ulang lagi, dia suruh tinggalkan dia. Dia kata dia minta doa kepada Allah. Mana kita mau orang baik lah, kan? Kita minta petunjuk daripada Allah, kita nak bagi peringatan, nasihat kepada manusia. Maka apa kata Umar kepada Tamim Ad-Dari? Umar kata, anta turid an taqula ana Tamim Ad-Dari fa'arifuni. Umar kata, aku tak setuju. Dia kata aku tak bagi. Dia kata, kamu nak apa? Kamu nak cakap yang kamu ni apa ni, Tamim Ad-Dari, nak bagi tahu aku ni Tamim Ad-Dari, maka kena terima aku ni, semua orang kenal aku. Macam tu lah. Umar dia menempelak kan apa yang diminta, apa yang dihasratkan oleh Tamim Ad-Dari. Kita tak boleh berbangga hanya dengan status kita. Kita ustaz ke, kita lawyer ke, kita pakar apa sekalipun, pondok apa sekalipun, belajar universiti mana sekalipun, tak boleh semata-mata dengan jawatan kita itu, dengan akademik kita itu, ataupun tempat pengajian kita itu cukup untuk kita kelentong, kita cakap kepada manusia tanpa dalil. Tak boleh. Umar Khattab dengan sahabat Nabi yang nama Tamim Ad-Dari pun dia tak benarkan. Cakap kena ada sandaran. Mana Qurannya, mana hadisnya, engkau ambil kat mana, kena ada. Jadi sebab tu kita
metodologi kita, kaedah kita tuan-tuan. Bila kita bercakap apa pun, ini dalil dia, ambil kat mana, kita sebutkan dan kita bagi tahu. Padahal Tamim Ad-Dari ni seorang sahabat Nabi. Bila sebut sahabat, dia punya al-adalah, keadilan dia tak bertikai dah. Kita tak bertikai dah. Bila sebut sahabat, tak bertikai dah. Dari segi keadilan, adalah dia tu tidak dipertikai dah. Sama dengan tabi'in, kita tak bertikai dah. Tapi itu pun Umar tidak benarkan kaedah macam tu digunakan ketika kita memberi nasihat kepada manusia, ketika kita memberi peringatan kepada manusia. Setiap benda yang kita cakap tu dia kena ada sandaran. Tambah pula benda yang pelik, kan? Benda yang pelik tak tahu punca. Ni malaikat menjelma jadi kuda betina pula. dia boleh bercakap depan pelajar Azhar. Saya tepuk dahi tuan-tuan. Macam mana dia boleh bercakap lagu ni? Ambil kat mana? Yang pelajar Azhar ni orang Kelantan kata lenggok tengok. Dengar je lah apa yang kawan tu cakap. Ini dah melampau. Bagi saya ini melampau. Punca dia kerana pihak berkuasa agama biarkan, tak ambil tindakan kepada orang macam ni, sehingga dia merasakan bahawa apa yang dia cakap itu benar kerana tidak ada pihak berautoriti ambil tindakan terhadap dia. Ini masalah dia. Sebab tu kita benda-benda yang macam ni kita kena jangan ambil ringan. Azan ni. Kita bagi laluan azan dulu. Baik. Antara sebab munculnya golongan yang tidak mementingkan dalil dalam pengajaran dia, dalam
ceramah dia, ucapan dia, malah dia memperlekehkan dalil-dalil ini yang disebut oleh para ulama. Yang keduanya ialah sebab itu adalah kehendak funder dia, orang yang sponsor dia ataupun orang yang jemput dia, dan itu adalah kehendak kebanyakan orang. Kebanyakan orang dia tak suka mengaji yang ilmiah. Kebanyakan orang dia tak suka benda yang akademik, benda yang padat dengan fakta. Kebanyakan orang dia suka benda yang santai, cerita, gelak, ketawa. Yalah, kita faham lah. Sebab apa? Tuan-tuan dah kerja, dah penat kan. Lepas tu tak sampai rumah lagi, setengah tu sampai rumah sekejap datang balik. Jadi dia dah letih. Jadi kebanyakan orang dia suka kalau ustaz ataupun penceramah tadi lebih santai, banyak cerita, banyak jokes. Dia suka benda macam tu. Kalau yang heavy, kan, yang penuh dengan fakta, yang ilmiah ni dia rasa berat. Kan? Dia start larat untuk dia proses apa yang masuk dalam kepala dia. Jadi ini yang berlaku. Ataupun yang funder dia, orang yang jemput dia, orang yang layan dia nak macam ni. Jadi kebanyakannya dia suka kepada ustaz ceritalah benda yang boleh orang ketawa apa semua. Saya pernah tuan-tuan pergi dijemput di sebuah masjid di Lembah Kelang. Tuan-tuan tahu lah, nak pergi ke Lembah Kelang tu dia orang bagi hotel, dia bagi kapal terbang. Sampai sana jumpa AJK. AJK kata kat saya apa? Dia kata, ustaz, jemaah masjid ni kalau ustaz buat dua benda ni, dia kata ustaz A, dia kata ustaz A. Dia ada grade A, B, C, dia ada grade, grading dia. Apa dia A? Kalau ustaz ada dua benda ni, ustaz A. Nombor satu, ustaz cerita benda-benda kelakar yang boleh orang gelak ketawa, ni A dia kata. Yang kedua, kalau ustaz boleh sentuh isu-isu politik, A. Ada dua ni, A dia kata. Lagu tu. Jadi ada benda yang ulama sebut, kenapa adanya penceramah yang suka cerita, dia tak suka dalil, dia tak suka benda yang ada fakta, dia suka benda yang santai, merapu, campur aduk cerita yang macam-macam ni, kerana sponsor dia, funder dia, organizer yang jemput dia datang, yang bagi hotel kat dia, bagi kapal terbang apa semua kat dia, maka dia ikut. Ini punca dia, menyebabkan datanglah dilambakkan dengan segala hikayat, dongeng, cerita merapu yang kita tak tahu datang daripada mana. Ini masalah dia, tuan-tuan sekalian. Dan benda ni telah disebut lama dah, tuan-tuan sekalian, oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya dia, dan ulama syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa disebut dalam kitab? Dia kata antaranya, wa minha ma yadurru wa in kana sidqan wa man fataha dhalika al-bab ala nafsihi ikhtalata alayhi as-sidqu bil kadhibi wan nafi'u bid darri famin hadha nuhiya anhu walidhalika qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ma ahwajan nasa ila qassin sadiq. Dia nak ceritanya, tuan-tuan sekalian, benda-benda yang macam ni, bila walaupun benda yang dia cakap tu bercampur, hak betul ada, hak salah merapu pun ada juga, hak dia ceramah tu benda yang ada manfaat pun ada, benda yang memudaratkan manusia pun ada, dia bercampur. Maka apa kata ulama? Famin hadza nuhiya anhu. Lagu ni pun tak boleh. Walaupun ada kebaikan, dia baca juga Quran, dia cerita juga hadis Nabi, tapi sebab bercampur dengan benda merapu, tak boleh. Benda yang dia cakap ada manfaat, ada faedah, tapi benda yang dia cakap tu juga bercampur dengan memudaratkan akidah manusia, memudaratkan amalan orang Islam, tak boleh. Walaupun ada kebaikan, ada manfaat, sebab dia bercampur, tak boleh. Ini yang disebutkan oleh para ulama, termasuk ditekankan juga oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka dibawa satu kisah, kan, Abul Malih rahimahullahu ta'ala, dia cerita pasal satu orang nama dia Maimun.
Maimun ni dia tukang, orang kata tukang bawa cerita merapu ni. Dia suka sangat cerita benda merapu. Dia kata apa? Apa kata Abu Malih? Abu Malih kata apa? Dia kata 3 benda. 3 benda yang benar. Fakta ni dia kata 3 ni. Yang ada dalam diri satu orang, kalau dia bercakap dia merapu. Dia cerita benda bohong. Dia tak penting ambil kat mana, dia tak penting dalil dia tak penting. Dia kata nombor 1, orang tu dia akan bercakap, dia akan banyak bercakap, dan benda yang dia bercakap tu kemudiannya akan memperkecilkan agama dia. Agama dia jadi lemah. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau hak geng penceramah yang dia tak kira dalil, cuba tuan-tuan tengok. Sampai tahap mengajar orang pasal tangkat azimat, tulis 2468. Ni apa dia? Nak kata apa ni? Tidakkah itu perbuatan yang boleh menyebabkan syirik? Kepercayaan boleh yang menyebabkan syirik. Bila dia bawa cerita bohong, itulah hari-hari yang dia buat. Akhirnya dia akan mengajar manusia hingga menjejaskan agama. Ini bahaya. Yang kedua, dia akan takjub, kagum kepada diri dia sendiri. Tak kagum apa? Orang terpukau dengan cerita dia. Dekat sekolah mana ada cerita Fir'aun dilantik jadi Fir'aun pasal jumpa wali Allah? Tak ada. Belajarlah kolej Islam ke, sekolah agama persekutuan, mak tahfiz mana sekalipun, mak tahfiz Darul Quran, tak ada cerita lagu tu. UIA tak ada, Azhar tak ada cerita lagu tu. Saudi tak ada, University Jordan tak ada, Maghribi Morocco tak ada. Tiba-tiba mengaji dengan dia, jumpa Fir'aun, dilantik, boleh jadi Fir'aun pasal apa? Sebab jumpa wali Allah dalam gua, dalam sungai Nil tu. Nak kata apa? Tapi dia rasa seronok. Pasal apa seronok? Sebab ramai orang dengar ceramah dia. Ramai orang dengar, dia akan takjub. Ini bahaya. Bahaya tu. Dan kemudiannya akhirnya dia akan suruh manusia buat benda yang dia sendiri pun tak buat. Akhirnya dia suruh orang buat benda hak dia sendiri pun tak buat. Dah duk ajar macam-macam amalan. Cuba tuan-tuan duk buka YouTube. Hak ni baca puluh-puluh ribu, hak ni baca puluh-puluh ribu. Saya pun duk gaul kepala, dan ke dia buat. Kita nak ajar orang ni, kita sendiri kena buat. Ni ajar orang hak ni 10 ribu, hak ni 20 ribu, yang ni 60 ribu. Kita duk fikir, bila masalah dia buat puluh-puluh ribu. Hak Nabi ajar kat kita istighfar 3 kali lepas sembahyang. Kan nampak praktikal. Nabi cerita istighfar 100 kali sehari. Kan praktikal, 100 kali. Bukan 100 ribu kali. 100 kali itu hak Nabi ajar. Datang kawan ni puluh-puluh ribu. Kita nak kata apa? Ni ulama dah sebut. Dia akan ajar benda yang dia sendiri tak buat. Dan benda ni adalah tipu daya syaitan. Kan banyak dah. Imam Suyuti kata apa? Kan Imam Suyuti dia bawa apa yang disebut oleh Imam sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Manusia yang bohong ni paling teruk sekali tukang cerita karut lah. Termasuk pengemisan. Ini benda-benda yang sangat bahaya. Baik, akhir sekali sidang hadirin mukminin, kita kena hati-hati kan bila kita nak buat amalan. Kita bercakap malam ni tentang ad-da' wad-dawa oleh Imam Ibn Qayyim. Walaupun Imam Ibn Qayyim ni sangat strict tuan-tuan, tapi itu pun kita belajar kitab yang ada tahqiq. Sebab apa? Sebab kita pentingkan dalil yang kuat. Itu cara kita belajar. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa kalau kita biarkan belajar, mengajar, sebar ilmu tanpa ada dalil, tanpa berpegang kepada nas, akhirnya manusia tak peduli dah dalil daripada Quran, tak peduli dah dalil daripada hadis-hadis Nabi. Kemudian bila kita biarkan kaedah yang macam ni, akhirnya manusia biasa dengan cerita-cerita yang direka-reka. Manusia biasa dengan pendustaan demi pendustaan. Manusia akan biasa dengan cerita-cerita yang penuh hayalan. Tak hayalan apa? Kalau dah malaikat jadi kuda betina pula. Kan? Kita pun tak tahu ambil kat mana cerita ni. Kan? Jadi sebab tu kita kena hati-hati.
memalingkan manusia daripada majlis-majlis ilmu oleh ulama yang muktabar. Orang ramai dah suka dah cerita-cerita merapu, dia tak suka kuliah yang ada fakta, dia tak suka yang ada ilmu, yang padat dengan ilmu. Ini masalah dia, kan. Kemudian akhirnya manusia akan minta fatwa dengan tukang cerita yang merapu ni. Rosak agama ni rosak bila kita minta fatwa dengan tukang hak merapu ni. Bahaya tuan-tuan sekalian. Sebab kita nak bagi fatwa, tuan-tuan, kita kena kejap ilmu kita dari segi Quran, hadis, fiqh dan seumpamanya. Dan akhirnya manusia juga akan tinggalkan cerita-cerita yang ada dalam Quran, cerita-cerita dalam hadis, sebab cerita tu dia rasa tak macam hak kawan tu duk cerita. Kawan tu memanglah pasal dia boleh cerita apa sahaja, tak tahu dia ambil kat mana, kan. Yalah, Quran mana ada cerita macam tu. Quran cerita, hadis cerita, tu sajalah. Lawan dengan Firaun, ambil tongkat apa ni, pukul apa, pergi dekat apa, laut, kan, laut terbelah. Tu cerita macam tak hebat. Yang hebatnya malaikat menjelma sebagai kuda betina. Kuda-kuda yang ditunggang oleh tentera Firaun semua kuda jantan. Maka bila kuda betina hadir di depan kuda jantan, macam kita lah, orang lelaki tengok orang perempuan macam mana, dia boleh buat cerita lagu tu, tuan-tuan. Saya dengar, biar betul. Hak mengaji kat Mesir pun nganga dengar. Teruk, tuan-tuan. Kita kalau macam ni rosak, tuan-tuan, rosak. Jadi cukuplah, kan, cukuplah kita biarkan. Kena ambil tindakan, tuan-tuan, kena ambil tindakan. Sebab bila kita diam, kita raikan, nanti akan merebak lagi perkara-perkara yang seperti ini. Jadi sidang hadirin mukminin, nanti kita akan sambung tentang waktu yang ketiga itu antara azan dan iqamat. Malam ni kita cerita tentang dua je, 1/3 malam yang terakhir dan juga saat azan ataupun waktu azan. Nanti kuliah kita akan datang, kita akan masuk waktu yang ketiga antara azan dan iqamat, yang keempat, kelima dan keenam, insyaallah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma